Bunganya cantik, pelbagai warna, pelbagai cerita. Nak berjalan di hujung taman saya, singgah di rumah Haji Safi'i dan Haji Halimah. Terpandang pohon ni, memang cantik bunga dia. Terang warnanya, berkilat daunnya dan terasa nak bercerita tentang herba ini. Bila teringat balik buku herba saya, rupanya saya ada catatkan kegunaan herba ini. Mari bersama Pak Ndak. Inilah dia pokok yang menghiasi taman, begitu cantik bunga dia, kelopak dia. Kalau kita perhatikan daun dia, nampak urat-urat halus seperti tulang ikan bertemu urat tu daun dia. Kemudian ni dia punya bunga pun ada warna putih, lembut, dia punya tapak kelopak tu lembut, tu dah dia yang istimewa bunga ni. Kat situ bunga ni memang penghias laman dan juga rumah. Itulah dia yang Pak Ndak nak ceritakan pada kali ini. Daunnya tebal, berkilat-kilat, warna hijau tua, cantik dia punya fizikal pokok ni. Tetapi ada banyak cerita, banyak nama dan juga banyak dia punya kegunaan dia. Tetapi bunga dia ni satunya tak harum. Kita cium bau bunga ni memang tak harum. Kat situ dia cantik tetapi tidak harum. Bersama Pak Ndak berceritakan tentang bunga ini. Bunga yang cantik, kelopak yang cantik. Kalau kita perhatikan kelopak dia seperti pokok melati, bunga melati. Tapi digelarnya rumput jalang. Itulah dia kemuting Cina yang Pak Ndak nak ceritakan pada generasi baru. Tetapi khasiat dia yang digunakan oleh orang-orang zaman dulu penuh khasiat yang gemilang. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Kalau disebut kemuting Cina, ramai yang kenal. Tetapi bagi generasi baru ni, saya tak pastilah. Mungkin ramai yang tak kenal. Untuk makluman semua, pokok kemuting Cina ni banyak nama. Sampai saya tanya dengan orang-orang zaman dulu sebelum saya tulis dalam buku, kenapa nama kemuting Cina? Rupanya ada satu anti ni, Anti Tionghoa ni, dia beritahu orang-orang Cina suka petik bunga ni. Suka petik bunga ni, dikeringkan buat mandian juga. Sebab dia mengeluarkan warna putih ada, ungu ada, biru ada dan warna sama ataupun warna pink. Orang dia dulu panggil warna sama. Jadi itulah dia digunakan oleh orang-orang Tionghoa atau orang Cina, tu dinamakan kemuting Cina. Seronok kan bila kita nak tahu lagi tentang rahsia pokok kemuting Cina. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Pokok yang cantik, pelbagai gelaran diberi. Ada yang panggil tapak dara, tapi tengok memang sebab apa bila katakan kita tengok kelopak dia tu macam bunga melati, halus gebu. Macam gitulah tapak anak-anak dara dulu. Itu dipanggilkan tapak dara. Itu saya dapat cerita ni daripada seorang orang lama daripada Muar. Saya tanya kenapa nama tapak dara. Ada juga yang dipanggil janda Kedah. Kenapa? Kadang heran juga. Agaknya janda-janda kat Kedah minta maaf, cakap orang Kedah. Agaknya janda-janda sana disunting bunga tu tahu kat telinga ataupun dibuat sebagai terapi-terapi. Tapi itulah dia nama janda Kedah. Mungkin dipetik, letak kat telinga, selit kat telinga. Jadi janda-janda tu cantik lah. Itu nama janda Kedah. Itu gelaran dia juga. Ada juga pokok-pokok ni, pokok kemunting ni, tumbuh tempat pasir kat pantai. Tu dinamakan bunga ros pantai. Dan ada juga nama peri rose, macam-macam nama kita dengar tentang bunga ni. Itulah dia kemuting Cina. Ada yang gelar periwinkle, periwinkle rose. Cantik bila dia kembang waktu pagi dekat taman.
Kerana kemunting Cina ni menjadi hiasan landscape kat rumah kampung. Kalau kita lalu rumah kampung, kita pergi, terutama kalau hari raya, memang cantik lah dia tumbuh waktu pagi, kembang waktu pagi. Kat situ dengan daun hijau dia berkilat-kilat. Itulah dia periwinkle ataupun ros pantai ada, janda Kedah disebut juga tapak dara kemunting Cina. Tetapi ada nama yang tak sedap juga kita dengar. Setengahnya gelar pokok kubur, graveyard plant. Kat situ pokok kubur. Betul juga kerana dia tumbuh melata. Pokok ni pokok renek, tak tinggi, 55 hingga 65 cm, gendah-gendah je. Paras-paras kita punya lutut dengan peha. Tetapi untuk makluman semua, pokok ni walaupun cantik, dia beracun. Kena hati-hati racun. Jangan suka-suka nak ambil yang petik-petik, nak gigit-gigit ke. Pokok cantik beracun. Tu sebabnya ada sepanggil pokok jalang kampung. Jalang, alamak, dengar nama yang bukan-bukan. Begitu juga dengan nama rumput jalang. Alamak, mak tuan, pokok cantik, aduh, nama yang bukan-bukan. Itulah dia sebenarnya gelaran yang diberi mengikut tempat yang di Malaysia, iaitu pokok yang sebenarnya kemunting Cina. Bunga yang cantik, yang beracun, minta ibu-ibu mengandung dan juga kanak-kanak hindarkan pokok ni. Tetapi khasiat pada alternatif terapi tradisional, katanya boleh menjadi penawar kepada barah darah. Kat situ digunakan bunga dia, dipetik mengikut sukatannya tertentu, dijemur dan buangkan getah dia. Kemudian air rebusan bunga tu digunakan untuk penawar kepada barah darah ataupun sekarang ni panggil leukemia. Begitu juga dengan kencing manis dan juga dengan darah tinggi, dan juga ada yang kata boleh penawar kepada gout untuk membuang asid urit. Kat situ yang Pak Ndak tanya dengan kawan yang pernah gunakan. Jadi kat situ istimewanya pokok yang beracun, tetapi kalau diguna cara betul, secara sukatan dan rujuk dengan rumah sakit, kat sinilah alternatif terapi perubatan secara tradisional. Itulah dia kemunting Cina yang punya pelbagai warna, pelbagai nama, dan juga dia punya racun tu dicanang-canangkan. Tetapi kalau gunakan cara betul, inilah dia pokok yang tak payah nak gerun, kita gunakan dengan cara teratur. Kemunting Cina. Dan bagi pelukis-pelukis yang di luar sana, segelintirnya suka gunakan bunga tapak dara ni sebagai inspirasi nak melukis, dan juga pada corak-corak kain. Salah satu antara bunga yang cantik dijadikan lukisan. Yang Pak Ndak pernah tanya dengan seorang sahabat saya yang melukis, bunga tapak dara ni menjadi inspirasi kepada mereka untuk melukis, kerana bunga ni banyak warna, dan bila dijadikan pada kertas lukisan tu dan juga kepada fabrik, menampakkan lagi ceria lukisan tu. Itulah dia kelebihan bunga tapak dara ataupun kemunting Cina. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Jangan lupa subscribe, like dan share. Subscribe tau, like tau, share. Petik herbs, petik.